Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dan penonton program Studio Jawi secara live FB, saya Mak Yasin bin Cik Yusof, Musi Dewan Jawi, mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan rahmatnya, inayahnya, kita dapat meneruskan lagi program Studio Jawi yang dianjurkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan juga Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kelantan. Alhamdulillah, hari ini kita boleh sambung lagi siri perbincangan kita tentang penggunaan ataupun tentang penulisan ejaan Jawi yang disempurnakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu kita masuk hari ini ke tajuk hukum kah dengan ga. Kah dengan ga, kaga. Dia kenal dengan hukum kaga. Kalau kita perhatikan dalam bab penulisan kata dalam buku Pedoman Umum Ejaan Jawi Bahasa Melayu Dewan, muka surat 36. Kita boleh rujuk ke buku Pedoman Ejaan Jawi, muka surat 36, iaitu tentang huruf alif tidak digunakan sebagai lamban bagi bunyi vokal A. Maksudnya tidak ditulis dalam penulisan nanti. Dalam ejaan untuk beberapa perkara, beberapa patah perkataan yang berakhir dengan konsonan huruf kaf dan juga huruf ga dalam keadaan suku kata terbuka-terbuka ataupun tertutup dan terbuka. Marilah kita tengok beberapa contoh yang diberi dalam pengejaan penulisan tentang penggunaan huruf Jawi dalam siri yang ketiga yang lepas. Kita telah membincangkan tentang AA. AA maksudnya AA, suku kata terbuka pertama, huruf E, lambang alif ditulis. Manakala huruf yang kedua, suku kata kedua, huruf E, suku kata kedua, tidak ditulis. Itu terkenal dengan KT12, iaitu huruf ba, huruf ta, huruf pa, huruf ga, huruf nun, huruf sin, huruf nya, huruf ca, huruf ya, kaf, jim dan min. Ada 12 huruf yang tidak terima alif. Kita dah bincang ni beberapa minggu siri yang sebelum ini. Dan hari ini kita masuk juga dengan huruf A. Tapi di selepas huruf kaf.
Kalau baru ni huruf A pertama sekarang ni tidak termasuk. A pertama ke, huruf tutup ke, cuma kita tengok di dalam penulisannya nanti. Saya tulis itu untuk vokal AA, huruf kah dulu. Kita tengok pada huruf alif tidak digunakan sebagai lambang bunyi A di suku kata akhir yang bermula dengan konsonan huruf kaf dan juga huruf ga dalam suku kata terbuka. Vokal A tanpa alif di suku kata akhir terbuka dengan huruf kaf tidak ditulis huruf alif, iaitu tanpa alif. Cuba kita perhati perkataannya, iaitu pola vokal AA. Ni sama dengan siri yang lama dulu, AA. Contohnya dalam rumi pa ka, ba ba ka, baka, ada dua A, tapi bila perhati kepada Jawi, ba alif kah saja, alif tidak ditulis, terlamban A tidak ditulis. Kemudian perhati pada huruf I, Italin dengan huruf A di akhir. Contoh perkataan leka, L-E-K-A, leka. Manakala kita tengok Jawi, lam, ya, ka. Bukan tulis lam, ya, ka, alif. Alif dibuang, tak ada. Reka, contoh tak ada sadak situ. Cuma saya tengok. Reka, R-E-K-A, reka, ra, ya, ka sahaja, reka. Kalau nak tambah mereka, miraya ka mereka. Bukan miraya ka alif mereka. Itu contoh-contoh lah. Seterusnya huruf I dengan E. I dengan E. Contoh saya tulis itu ialah perkataan Mika. M-I-K-A. Mika ni orang Perak biasa cakap Mika ni iaitu kamu. Jadi Jawinya ialah mi, ya, ka saja, Mika. Bukan mi, ya, ka alif. Alif tak ada. Mika. Ketika. Tika tu perkataan I dengan A, tika. Jadi ketika, kata, ya, ka, ketika. Tidak ada huruf alif. O dengan A. Contoh yang saya tulis di situ ialah ruminya ialah teroka. R-O-K-A, roka. O dengan A, roka. Perhati kepada tulisan Jawi. Ta, ro, waw, kat. Bukan ka alif. Tak ada alif. Taroka, ka sahaja. Terawaw, ka. Taroka. Saloka. S-E-L-O-K-A. Tak ada di situ. Di slide tak ada. Cuma saya. Saloka. Jawi, sin, le, waw, ka. Seloka. Seloka ni, sin, le, waw, ka ni dia ada homograf dengan perkataan sulut. Eja sulut. Ruminya sin, S-U-L-U-K. Sulut. Maka Jawi, sin, le, waw, ka. Sulut. Sebab dia bahasa Arab. Sulut ni kita kekalkan. Jadi homograf. Ejanya sama. Sulut dengan seloka. Seterusnya U dengan A. Situ saya tulis luka. L-U-K-A, luka. Maka Jawi
lam, waw, ka, luka. Muka, mi, waw, ka, muka. Maka dalam Jawi, mi, waw, ka, muka. Seterusnya kita beralih kepada vokal A di suku kata A terbuka huruf Ga. Huruf Ga pula ialah vokal alif tidak ditulis ataupun tanpa alif. Suku kata akhir terbuka dengan huruf Ga. Contoh yang saya tulis di sini ialah perkataan pola vokal AA dalam ruminya raga, R-A-G-A, raga. Maka dalam Jawinya ialah ra alik ga sahaja, bukan ra alik ga alik. Ra alik ga, raga. Saga, proton saga. Proton saga, saga tu ialah si alik ga, saga. Apa ni rumi S-A-G-A, saga. Jawi sing alik ga, saga. Seterusnya perkataan E dan A. E dan A iaitu rumi M-E-G-A, mega. Mega ni awan, awan. Mega berarak. Mega di awan. Awan berarak. Dalam Jawi, mi, ya, ga, mega. Mi, ya, ga, mega. Mentega. Dari situ tak ada. Saya contohlah. Mentega. Minun, ta, ya, ga. Mentega. Adalah Rumi M-E-N-T-E-G-A, mentega. Jawi minun tayaga, mentega. Seterusnya ialah huruf I dan A. Dalam Rumi T-I-G-A, tiga. Dalam Jawi tayaga, tiga. Ta-ya-ga, tiga. Geliga, G-E-L-I-G-A, geliga. Jawi ga-lam-ya-ga, geliga. Seterusnya huruf O dan A. O dan A. Moga, M-O-G-A, moga. Jawi me-waw-ga, moga. Kalau ada sin, semoga, kena tambah sin saja. Si-me-waw-ga, semoga dalam Jawi. Seterusnya perkataan U dengan A. U dengan A, perkataan duga. Duga, D-U-G-A, duga. Jawi, dawa-ga, duga. Kita tak bincang e-pepet dalam ni. Kita ambil satu tajuk khusus pula membincangkan dengan ejaan e-pepet ni. Slide seterusnya. Huruf alif tidak digunakan sebagai lambang bunyi vokal A di suku kata akhir yang bermula dengan konsonan kah ataupun ga. Cuba perhati vokal A tanpa alif di suku kata akhir terbuka huruf kah. Ini suku kata awalnya tertutup dan suku kata akhirnya terbuka. Contoh dalam Rumi, angka, A-N-G-K-A, angka.
Jawi, alif, nge, ka. Angka. Perkataan Rumi, bang, ka. Jawi, bengka. Bangka. Jangka. J-A-N-G. Jangka. Jangka. Maka jawinya jingka. Jangka. Sangka. S-A-N-G-K-A. Sangka. Rumi. Berarti jawi singokat. Sangka. Selangka. S-E-L-A-N-G K-A. Selangka. Jawi sinlengokat. Semua huruf kat tu tidak ada huruf alif di suku kata akhir. Sekarang kita perhati pula slide seterusnya ialah huruf ga. Muka A tidak ditulis tanpa alif juga, iaitu suku kata akhir terbuka dengan huruf ga. Suku kata awalnya tertutup dan suku kata akhirnya terbuka. Tertutup dan terbuka. Coba perhati perkataan bangga. B-A-N-G-G-A. Bangga. Jawi bangga. Bangga. Harga. H-A-R-G-A. Harga. Rumi. Jawi, tulisan Jawi. Harga. Harga. Warga. W-A-R-G-A. Warga. Jawi. Waraga. Warga. Perkataan pujangga. P-U-G-A-N-G-G-A. Pujangga. Perhati kepada Rumi. Perhati pada ejaan Jawi. Pawau. Jingga. Pujangga. Seterusnya ialah perkataan serangga. Serangga. S-E-R-A-N-G-G-A. Serangga. Jawi sirongo ga. Serangga. Semua huruf ga tidak ada alif. Ini sudah saya beritahu tadi. Daripada slide pertama sampai ke slide keempat ini, huruf ga tak terima alif, ga tak terima alif. Kita pergi pula slide seterusnya, iaitu yang dikecualikan. Kalau tadi saya cakap tidak ada alif, huruf kah dengan ga, tapi kali ini sudah ada huruf alif pula. Sebab apa? Sebab dia masuk perkataan i-pepet. Sebab kita tak beri contoh tadi i-pepet dalam penulisan yang petang slide 1 sampai slide 4 tadi. Jadi dalam slide ini saya bawa beberapa perkataan bahasa Melayu jati yang mengandungi pokok i-pepet pada suku kata pertama. Tidak ditulis alif. Suku kata pertama. Tapi suku kata kedua, huruf kah, huruf gam, sudah ada huruf alif. Sebab tu saya telah tulis tadi, dikecualikan. Kaedah yang atas. Ni, huruf i-pepet sudah ada, huruf kah pula sudah ada huruf alif. Contoh, i dengan a. I dengan a, semua tu contoh i dengan a belakang. Pola boka, i dengan a. Padanan ruminya T-I-K-A. T-I-K-A. Bila mari Jawi, te ka alif. Kena ada alif ni pula.
Tak, te, kaf, alif. Teka. Alif di suku kata pertama tidak ada. Sebab i pepet tidak dilambangkan kepada huruf alif. Ceka. Co, ka alif. Ceka. Ruming C-E-K-A. Ceka. Jawi, co, ka alif. Ceka. Ada alif. Lega. L-E-G-A. Lega. Dalam Jawi. Lam, ga, alif. Lega. Sega. Sega. Pernah dengar tak perkataan sega? Itu perkataan kalau kita sebut rotan sega. Sega. S-E-G-A. Sega. Jawi singga alif. Sega. Ada alif. Peka. P-E-K-A. Peka. Jawi peka alif. Peka. Seterusnya kita perhati kepada dikecuali juga ni. Huruf alif digunakan apabila kata serapan bahasa Inggeris. Bila perkataan bahasa Inggeris kena huruf kah, huruf ga terima alif balik. Ada alif. Contoh, ni nama negara ni. Afrika. Afrika. A-F-R-I-K-A. Afrika. Maka dalam Jawi, alif, fa, ro, ya, ka alif. Afrika. Roaming, Amerika. Amerika. A-M-E-R-I-K-A. Amerika. Dalam Jawi, alif mi, ya, ro, ya, ka alif. Amerika. Tonga. Ni pun nama negara juga ni. Tonga. T-O-N-G-G-A. Tonga. Jawi, tawange, ga alif. Ga alif. Ada ga, ada alif. Tonga. Etika. E-T-I-K-A. Dalam Jawi, alif ya, ta ya, ka alif. Kita baca etika. Kakak. K-A-K-A. Kakak. Maka ka alif, kakak. Bila perkataan serapan bahasa Inggeris, ada huruf alif. Tadi i-pepet. Ni bahasa Inggeris. Yang ketiga pula ialah perkataannya ada imbuhan. Huruf alif digunakan di akhir kah, iaitu selepas huruf kah ada alif. Lepas huruf ga ada alif. Bila ada imbuhan akhiran dah kira. Bila ada imbuhan akhiran, maka kena tulis alif balik. Ada contoh pertama, eja buka ataupun muka tadi, luka tadi, tidak ada alif. Buka, B-U-K-A, buka. Maka kalau tulis buka dalam Jawi, bawa kat sahaja, buka. Tapi bila ada perkataan imbuhan lah, bukalah, maka dalam Jawi kena tambah juga. Bawa ka alif la ha. Bukalah. Ada alif balik. Ini kena ingat kaedah ni. Kaedah penulisan ni. Kalau tak tulis, berartinya kita tak ikut kaedah dah. Bawa ka la ha, bukalah. Baca boleh, tapi tak ikut kaedahnya. Banggalah. Bangga. Tadi bangga, bangga. Bangga. B-A-N-G-G-A, bangga. Yang kita jumpa dah tadi, huruf ga tak terima alif. Tapi bila ada imbuhan lah, banggalah, maka Jawinya ada
alif dan lah imbuhan. Ba, nga, ga alif, la, ha. Banggalah. Seterusnya perkataan naka. N-A-N-G-K-A, naka. Dalam Jawinya nun ngongkak, naka. Tapi bila ada imbuhannya, N-A-N-G-K-A-N-Y-A-nya, nakanya, maka Jawi ada alif. Nun ngongkak alifnya, nakanya ada alif. Tetangga. T-E-T-A-N-G-G-A, tetangga. Jawi tetangga, tetangga. Tapi bila ada imbuhannya, maka alif kena ada. Tengangga, tetangga alifnya, tetangganya. Okey, seterusnya perkataan akronim. Akronim huruf potong ni. Huruf contoh yang saya pilih di sini ialah dalam ruminya tabika. Akronim tu. Taman Bimbingan Kanak-kanak. Jadi dia tulis tabika, huruf akronim. Maka dalam Jawi, ka dalam Jawi kena ada alif. Ta alif, ba ya, ka alif. Tabika, ada alif. Perkataan yang kedua ialah tadika. T-A-D-I-K-A, tadika. Eja bunyi dia. Ta alif ta, daya di, ka alif ka. Jadi tadika, ada alif. Tadika. Taman Didikan Kanak-kanak. Tulisnya yang ta alif, daya ka alif, tadika. Ini tidak sabit dengan huruf kah, dengan huruf ga. Cuma perkataan ipepet ada, maka huruf alif selepasnya ada. Ejanya ada alif pula. Ini beberapa contoh perkataan. Contohnya depa. I dengan A, depa. Maka dapa alif depa. Esa. E-S-E. Esa. Maka dalam Jawi, alif sing alif. Esa. Peta. P-E-T-A. Peta. Peta alif. Peta. Jadi beberapa patah perkataan hari ini sudah pun kita mengejar dengan Jawinya. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh ingat pengkaedahan penulisan huruf vokal alif. Ada yang kena tulis, ada yang tepat tidak tulis. So, contoh-contoh yang beberapa contoh yang saya beri tadi sudah pun kita memahirkan kita menulis dengan Jawi ya, betul. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang pandai Jawi, insya-Allah. Saya kira cukup masa dah, kita bertisakat dulu. Insya-Allah kita sambung pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.